Ni contoh berkenaan waris asas. Kita tengok sedikit. Ni si mati ada ibu, bapa, isteri atau suami. Tengok siapa yang mati, dan anak perempuan dan anak lelaki. Ini contoh antara contoh lah. Kalau kata adik-beradik dia ada 10 orang, 5 lelaki dan 5 perempuan, contoh. Maka kalau yang memohon itu, yang membuat permulaan, buat permohonan, bagi saya tak ada masalah, sebab dia siapa-siapa waris layak boleh mohon. Cuma bila mana nak meletakkan pentadbir siapa yang berhak dan sebagainya untuk mentadbir, itu perlu budi bicara atau perbincangan di kalangan ahli-ahli waris. Maknanya dia tidak boleh menafikan ataupun menguasai seorang diri dengan menafikan hak-hak waris yang lain. Tak boleh lah. Kan? Kita takut bila dia nama dia seorang diri saja, dia menafikan hak orang lain, dia mengambil harta yang salah, harta yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh mengambil harta orang secara yang salah, secara yang batil. Ada kes yang saya pernah jumpalah, kan, masa kita kuliah maghrib, kadang-kadang kuliah subuh, adalah waris yang datang jumpa. Dia kata, "Ustaz, saya ada satu kes pembahagian pusaka. Rupa-rupanya adik lelaki dia buat permohonan bicara pusaka tanpa pengetahuan adik-beradik lain. Kemudian dia hanya menyatakan waris dia siapa, hanya dia seorang saja. Dia letakkan sijil mati mak dia, kan, kemudian sijil perkahwinan dan sebagainya, letak waris siapa, waris dia. Geran semua dia pegang masa tu. Ni ada cerita. Saya tak nak sebut kat mana tempat dia, kata sebut pula. Ini dia kata tamak haloba. Ya, ni tamak haloba. Tanah dia nilaiannya mahal, juta. Sebab tanahnya dekat pinggir badar, kan. Saya tak nak sebut kat mana kan. Ada kes ni, saya baru habis mengajar kuliah masa tu. Waris tu jumpa saya, abang dia. Dia kata adik dia menafikan hak waris yang lain. Masa mak dia mati, geran atas nama mak dia, dia buat permohonan bicara pusaka senyap-senyap tanpa maklum pada waris-waris yang lain. Kemudian dia lampirkan dia punya salinan IC, biasalah prosedur dan sebagainya. Bila dah lama cerita tu, dah 2-3 tahun, 4 tahun, masuk 4 tahun, dia kata, saya sebagai abang ni Ustaz, saya tergeraklah bila Ustaz Ustaz pernah ceramah, lepas tu Ustaz pernah sebut pusaka ni kena uruskan segera dan sebagainya. Saya teringat mak saya meninggal 4 tahun selepas tu. Kita adik-beradik tak pernah bincang pasal pusaka. Sebab kita beranggapan apa? Adik-beradik ni maksudnya pakat-pakat lah, maknanya siapa nak balik rumah tu ke, ataupun nak pergi ke tanah pusaka dan sebagainya. Sebab yang geran pegang tu adik dia, maknanya dia orang macam tak bergaduh lah. Rupanya adik bongsu dia dah buat bicara senyap-senyap. Ini berlaku. Lepas tu dia tanya saya, macam mana Ustaz? Saya kata, kena mohon semula lah, ataupun dia ada orang berkepentingan di situ. Lepas tu saya tanya dengan adik-beradik lain. Adik-beradik yang lain macam mana? Itulah Ustaz, bila dah jadi begitu, hubungan kekeluargaan dah mula tergugat dah. Silaturahim. Semua dah sangka tak baik dengan adik. Adik cakap semua dah tak percaya dah.